Assalamualaikum semua pelajar. InsyaAllah bersama Ustaz Syafiq, pada hari ini kita semua akan mempelajari mata pelajaran sirah. Pada pelajaran kali ini, kita akan sambung pada unit keempat yang bertajuk Kematian Ibu dan Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, ibunya bercadang membawa baginda ke Yasrib untuk menziarahi saudaranya. Beliau turut membawa Ummu Aiman, iaitu hamba abdi kepada bapa Nabi Muhammad, untuk pergi berziarah. Apabila sampai di sana, Aminah telah menunjukkan kepada baginda kubur bapanya Abdullah. Baginda merasakan itulah kali pertama baginda bergelar anak yatim. Selepas sebulan berada di Yasrib, mereka menaiki unta menuju ke kota Mekah. Ketika dalam perjalanan, ibunya sakit di tempat yang bernama Abwa. Tidak berapa lama kemudian, ibunya meninggal dunia dan dikebumikan di sana. Selepas itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali dengan perasaan yang sangat sedih. Baginda pulang bersama Ummu Aiman ke Mekah. Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada datuknya Abdul Muttalib untuk dipelihara. Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Datuknya seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Datuknya sangat sayang kepada baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipelihara oleh datuknya selama 2 tahun. Tidak lama kemudian, datuknya pula meninggal dunia. Umur Nabi ketika itu baru 8 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Ummu Aiman telah membawa baginda kepada bapa saudaranya, Abu Talib, untuk dipelihara setelah kematian datuknya. Begitulah kisah kematian ibu dan datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan sambung pada pelajaran unit kelima yang bertajuk Gelaran Al-Amin. Nabi berakhlak mulia. Nabi tidak pernah berbohong dan berdusta. Nabi berlemah lembut dalam pergaulan dan percakapan. Baginda seorang yang pengasih dan penyayang. Baginda bercakap benar, jujur, rajin dan amanah dalam semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap sesiapa saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benci dan tidak pernah menyembah berhala. Baginda juga tidak pernah minum arak dan tidak berjudi. Dengan segala sifat yang dimilikinya, orang Arab Mekah telah menggelar baginda Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Baginda amat amanah dan jujur dalam segala urusan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan kebaikan dan mengharapkan petunjuk Allah walaupun terhadap musuh baginda. Baginda sentiasa menyambung silaturahim dan suka memberi salam kepada umatnya. Baginda juga sering melayan tetamunya dengan baik dan bercakap dengan lemah lembut. Baginda tidak pernah marah, malah akan memberi nasihat kepada sesiapa sahaja. Seterusnya, kita akan sambung pelajaran kita pada unit yang ke-6 yang bertajuk Penyelesaian Masalah Pembinaan Semula Kaabah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir besar. Banjir tersebut telah menyebabkan sebahagian dinding Kaabah runtuh. Orang Arab Quraisy telah berpakat untuk merobohkan semua Kaabah bagi membina yang baru. Pembinaan tersebut melibatkan pembesar-pembesar Quraisy, iaitu Abbas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pembinaan itu diketuai oleh Bakum,
seorang tukang kayu berbangsa Rom. Setelah selesai membina Kaabah, mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Selepas itu juga, mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ketika itulah berlakunya perselisihan faham mengenai siapakah yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Perselisihan ini hampir-hampir membawa pergaduhan dan peperangan. Seorang lelaki tertua Quraisy telah mencadangkan supaya melantik seorang hakim untuk mengadili perkara ini. Mereka bersetuju memilih seorang yang mula-mula memasuki masjid pada keesokan harinya. Secara kebetulan, orang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada hari itu ialah Nabi Muhammad SAW. Maka, baginda telah dilantik menjadi hakim. Cara Nabi Muhammad menghakimi perselisihan itu ialah Nabi Muhammad membentangkan serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Semua ketua puak memegang bahagian tepi kain serban tersebut dan mengangkat bersama-sama ke tempat yang disediakan di Kaabah. Nabi Muhammad meletakkan sendiri Hajarul Aswad di tempat asalnya. Baiklah murid-murid, bagi unit yang terakhir, unit 7, kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad berniaga ke Syam. Ketika berumur 12 tahun, bapa saudaranya Abu Talib ingin pergi ke Syam untuk berniaga. Pada awalnya, Abu Talib menolak permintaan anak saudaranya itu untuk mengikuti rombongan perniagaannya kerana Nabi masih kecil. Perjalanan tersebut terpaksa mengharungi padang pasir yang kering kontang. Baginda terus memujuk bapa saudaranya itu dengan alasan baginda tinggal keseorangan dan akhirnya Abu Talib bersetuju. Baginda turut serta ke Syam. Ketika sampai di sana, masyarakat Arab di situ telah dimaklumkan tentang perutusan seorang Nabi dari kalangan bangsa Arab. Perkara tersebut diberitahu oleh pendeta yang bernama Buhairah. Dia menasihatkan Abu Talib supaya membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah kerana bimbang akan keselamatan baginda. Perniagaan mereka mendapat keuntungan yang besar. Ketika usia Nabi Muhammad SAW mencapai umur 25 tahun, baginda sekali lagi bermusafir ke negeri Syam bersama Maisarah kerana menjalankan urusan perniagaan Khadijah. Khadijah telah memilih Nabi Muhammad SAW menjalankan perniagaan ke Syam kerana kejujuran, budi pekerti mulia dan sifat amanah baginda. Perniagaan tersebut mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Baiklah semua pelajar, dengan berakhirnya unit 7 tadi, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Ustaz berharap semua pelajar dapat memahami pelajaran yang telah Ustaz sampaikan. Akhir kalam, Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.